displacement, kita ada horizontal displacement, vertical displacement, lepas tu rotational displacement. So yang dia minta ni rotational displacement, it is rotation. Okay, so rotation in structure ni yang paling senang untuk kita calculate adalah using unit load method. Ada banyak method juga untuk calculate deflection ni kan, deflection rotation ni. Okay, so tapi kat sini kan sebab dia indeterminate, so paling mudah kita calculate using unit load method lah, unit load method. Jadi unit load method ni dia bukan hanya untuk calculate deflection or displacement or rotation dekat determinate structure. Okay, we also use unit load method ni or principle of virtual work untuk calculate rotation or displacement dekat indeterminate structure. So soalan ni tanya nak calculate rotation maksudnya dia dah jump terus ke soalan yang kedua. Sebab bila kita tengok structure ni, this is indeterminate beam. And indeterminate beam, we have to solve the reaction in indeterminate beam in this beam using flexibility method first. So maksud dia soalan ni dia pecah pada 2 parts. Okay, that's why kat situ saya ada tulis note kat bawah tu. Magnitude of rotation at support C solve using unit load method. Lepas tu the problem now is the real system is indeterminate beam. Okay, so kalau soalan ni macam cantilever beam biasa je kan, soalan dia kira rotation, then boleh terus buat real system, virtual system kan, macam yang you dah buat last semester. Tapi sekarang ni the real system, so yang given in the question is the real system. And the real system for this beam is indeterminate system. So indeterminate system ni kita kena solve dulu using flexibility method untuk get all the redundant as well as the remaining reaction in the system. Okay, that's why saya tulis note kat situ, use flexibility method. Okay, then only we use the unit load method, where in unit load method we have to add another system called virtual system. Okay, virtual system. So in virtual system tu barulah kita apply a unit moment at C. Okay, so kita buat sama-sama boleh refer balik yang mana yang dah buat hari tu. Okay, so kita ada 2 part lah, ada 2 part, part A dengan part B. Part A ni, okay, kita ada 2 parts. Okay, we have part A. Part A ni kita nak analyze indeterminate beam, analyze reactions in indeterminate beam. Ini first part. Okay, so macam mana nak solve ni? Okay, soalan ni kan, by looking at this one, dia tak bagi pun redundant mana satu, so kita tak bagi redundant kan. Okay, so step number 1, bila kita nak solve using flexibility method ni, nak solve indeterminate structure, we have to determine the redundant. Okay, redundant we determine based on the degree of indeterminacy. So we check for the degree of indeterminacy. Okay, degree of indeterminacy. Okay, and it is equal to 1. Macam mana dapat 1 tu? Okay, so straight away by looking at the total reaction is 4 minus 3 equilibrium equation, so we get 1. Means that we have 1 redundant. 1 redundant need to remove from the system. Okay, so we choose lah anyone. Okay, we can choose anyone. Okay, let's say I want to choose here MA as redundant. Okay, redundant here is MA. Dia tulis kat mana? Dia link dua-dua ni lambat sikit, dia sync lambat sikit. Oh, okey. Okay, nampak kan? Dah nampak kan? Dah nampak. Okay, so MA as redundant. So kita buat cara MA as redundant lah kan. So bila kita dah choose redundant MA, so we can write the compatibility equation, the standard form of compatibility equation. Okay, compatibility equation ni. Okay, so it is rotation kan. So theta A naught plus FAA
times MA times MA equal to 0. Yang ni dia ada settlement tak? Tak mention any settlement kan? So straightforward macam tu lah. Okay, so from here we know that there are two system. The first one, okay, sekejap. Tukar color. Okay, ni the first system and the second system. Kadang dia lambat sikit. Lepas saya tunggu kejap. Okay, so there are two system, theta A0 and FAA. So theta A0, ada simbol not tu memang kita dah tahu dah, it is for primary system. So we have primary beam lah. Primary beam. And FAA ni is from F, bila dia simbol F je memang dia untuk redundant. Okay, so yang ni untuk redundant. So ini redundant. Redundant beam lah, redundant beam. Okay, so we have two system. Okay, two system. Sama sistem tu dua-dua. Lambat sikit, sorry lambat sikit. So ada UDL. Lepas tu ada point load. Point load tu moment counterclockwise. Moment dia counterclockwise. Dia kat sini. Memang counterclockwise. Okay, so dia A sini. B, C. So ABC tu the redundant system pun akan follow A, B and C. Okay, A, B, C. But in redundant system, it is subjected to a unit moment. A unit moment kan? So kita apply sini a unit moment. A unit moment. Okay, so the whole system tu kita kena kali dengan MA lah later. Okay, so these are the two system, the two determinate system that we are going to analyze. So in these two system, we are going to determine the reaction dengan writing the moment equation. Okay, reaction and writing the moment equation. It is 25 and 20. Okay, sini 25 25 kilonewton per meter and yang ni 20 kilonewton meter. Okay. Sudah calculate dari tu kan? Siapa yang consider simply supported beam as the primary system? What is the reaction at A dengan at B? Reaction at A and at B. 6 to 9. 6 to 9. Salah satu. AY berapa? AY in the primary system. This is primary primary beam. Here we will determine M0 and then we have redundant system called redundant MA applied. Berapa? Doktor nak tanya. Okay. 66.5. Kalau yang macam ni, kan doktor assume pin and roller kan? Kalau Okay. contoh saya buat fixed support, dia akan differ ke AY dia? For the primary system memang akan different. For the primary Kalau fix dengan pin ya, dia kalau dia satu simply supported beam, satu lagi apa? Cantilever beam. Cantilever beam betul. Dia akan beza lah, dia akan beza in terms of the reaction, beza equation pun beza, displacement pun beza kan, sebab dia akan determine benda lain. Kalau you choose BY as redundant, you akan dapat BY dulu kan? Betul. So kalau yang ni kita akan dapat MA dulu. Tapi lepas kita substitute tu kita akan dapat sama balik lah. Okay? Okay. Apa tadi AY? 8.33.
78. 78.33 ke madam? Yang lain tolong Ya, check. 78.33. AY okey. BY Sama. sama. 71.667. 31. 71. 71. 71.67. 667 ni 333 macam tu. Kan? 667. 667. Yang tadi tu 333. Ke 33 je? Ya, 333. Kan? 333. 333. Macam ni lah kan? 333. Okey. Ya. Okay, so now calculate pula reaction AY and BY in the redundant beam. In the redundant beam. 0.167. 0.167 positif negatif. AY Negatif. negatif. 0.167. So yang ni positif 0.167. Okay, so kita cut section. Two section. Okay, two section. So kita buat table. Okay. Nak try ruler dalam ni . Okay. Table kan. Kita ada A. Member. Ada two section. Two section. Satu lagi. Okey, ni satu. Member. Okey, then origin. Lepas tu limit. Macam yang ni 2M only lah. 2 moment equation kan. 2 moment equation. Sini satu lagi. Okay, so we have member, origin dengan limit. Okay, we have M0 come from primary beam and MA. MA or M1 doesn't matter lah, depend on label pada redundant kita tu. Okay, yang ni M kecil lah. Yang tadi moment tu M besar, MA. Okay, so we have member or section section AC as well as CB. Okay, origin A for AC, origin B for CB. Limit dia tadi berapa? 0 to 6. 0 to 3. Okay, it is 0 to 3. Sini pun 0 to 3. Okay, so tengok tu berapa equation dia, 78.333 minus 78.333x minus 12.5x square. Betul tak? The rest check. Betul. Okay. Betul. So for CB pula, CB we have 71.667 x. 71.667 x. Lepas tu dia opposite kan tadi, yang ni sama, minus check tengok betul tak? Yang ni ke? Is it right? Bukan negatif 71. Sekejap tengok . Tengok 71.667. Okay, yang ni moment macam ni kan. Yang ni 25 kan. Okay, so M0 minus
M not positif kan, 71 tu negatif 71.667 X, lepas tu plus 12.5 X square equal to 0. Okay, equal to 0. So M not sama dengan 71.667 X minus 12.5 X square. You dapat apa? Sama. Kan, betul kan? It is 71.667 X. Betul. Okay, minus 12.5 X square. Okay, so this two equation is for the primary system. Okay, then for redundant, redundant MA applied. Redundant MA applied, it is 1 minus 0.167X. Okay, for AC, 1 minus 0.167X. And satu lagi, opposite kan, so dia positif. So this is 0.167X. Okay, nampak yang ni lah kan? Madam, Ya? kalau yang dekat CB tu kan, kalau kita buat limit dia 3 ke 6 tak boleh ke? Kalau 3 ke dia akan jadi different equation, different limit, different free body diagram, semua different. Boleh? Dia jadi macam ni. Option option kalau nak buat CB origin A, dia jadi susah sikit sebab kita ambil section yang panjang. Kan? Option lah ni option. Okey, CB origin A dia jadi 36. Okey, 36. Tapi kita consider section tu daripada A. So daripada A maksud dia moment tadi masuk. UDL ni lagi. Lepas tu tadi ada apa kat sini? 78.333. Kan? So yang dekat sini A, sini C kan? Sini yang 20 tadi tu, ni 25 kan? So sini moment M naught. Compare tu yang tadi, yang kalau kita ambil from B, kita hanya consider yang ni saja. Kita hanya consider 71.667 kan? Only this 25. So yang ni kan untuk yang ni. Okay, so yang satu lagi ni, yang belah yang ni untuk yang atas ni. Okay, so ni yang selalu saya kata tu, macam bila write moment equation, kita kena become smart lah, kita kena pilih section yang paling pendek. Sebab kita kan nak kena siapkan cepat, sebab kita yang ni contoh yang one system. One redundant system, ada two redundant system, sometimes ada sampai 3 redundant system kan. So kalau kita ambil, contoh kalau ada ni ada 2 section, kalau ada 3 section, A, B, B, C, C, D, C, D tu pun nak ambil daripada A. Kan jadi banyak kena considerkan panjang punya section kan. So tu yang saya akan prefer untuk pilih section yang paling pendek lah. So yang paling pendek tu memang origin dekat B. Boleh lah, cuma dia akan jadi panjang lah. Okay. Okay, so kenapa dia jadi 36 ni, you kena faham. X tu dia start from X ni, X kan. Bila kita write moment equation, dia akan start dari origin. Yang ni kan. Bila kita write moment equation, dia akan start dari origin. So bila kita nakkan adalah ni, CB. Kita nak dapatkan the moment equation for member CB. Tapi kita punya X start daripada A. So bila A tu daripada A tu dekat A ni X equal to, dekat A ni X equal to 0. So X ni move sampai C baru kita start count. Maksudnya jarak dia kan, kalau sini kosong,
X tu, X0, X1, X1.5, X2, X2.5 kita tak start count lagi. Sebab equation yang kita write tu is only for C to B. So that's why jarak dia ni akan jadi 3 to 6 sebab kita akan start the equation okay is only true between 3 to 6, between 3 to 6. Barulah equation yang kita buat ni correct. So kalau kita masukkan limit yang sebelum 3 tu dia tak betul, salah. Okay, sebab dia akan always X start from origin, dekat origin X to 0. Tapi kita nak kat mana? Kita nak dekat C to B. So sampai dia sampai point C baru kita start kira. So dia 3. That's why limit dia 3. Okay, and it move sampai 6, 3 to 6. Sama juga kalau kita buat yang satu lagi side. Okay. So yang kita consider dalam table ni yang kita consider the shorter section. Okay, so satu from A, satu lagi from B. So kita dapat macam tu lah. Okay, so kita terus determine the displacement Displacement. Yang ni nak padam ke nak tinggal? Yang ni. Nak padam ke nak biar macam ni? Ya, kot macam. Biar dulu. Okay, so saya continue kat bawah. Okay, so dah dapat the moment equation sebab bila kita daripada awal kan kita dah tahu kan yang kita akan solve the redundant using the compatibility equation, and compatibility equation ni ada two kan in this beam ada two system. Okay, so inside the compatibility equation there are displacement. So displacement tu ada kita tengok from the formula, from the symbol that we use kita dah tahu dah. Ini A0 ni maksudnya ada dua sistem. Satu MA, satu M0. Satu lagi FAA, MA. So kita kena cari yang tu lah, theta A0. So theta A0 is equal to 1 over, dia mula-mula 3 ke 2? 3 EI. Okay, 3 EI. 3 EI from 0 to 3. Okay, from 0 to 3. Tak payah tulis lah. Macam ni je, buat macam ni je. Macam saya buat hari tu. Kita nak skip. Unimportant step kita nak skip. Okay, formula je kita tulis untuk guide. Okay, EI. Ni general formula. L. This is MA, M0. DX. Okay. So, ini is equal to. Okay, kita tengok one by one section. Kita tengok section AC. Okay, AC. Okay, AC, it is for the primary system, the displacement in the primary system. Okay, we integrate together. Okay, we integrate 78.333x. 78.333x minus 12.5x square. Okay, kalikan dengan, okay, 1 minus 0.167x. Okay, dua-dua ni, kan dalam integration tu buka kurungan, okay, put in the first equation, lepas tu buka kurungan yang baru, kalikan dengan second equation. Okay, 78.333x minus 12.5x square kali dengan 1 minus 0.167x. Okay, and limit from 0 to 3, the answer we divide by 3. Okay, faham tak? Terus key in dalam calculator. So no need to rewrite the equation back. Okay, it is 78.3 integration of 78.333x minus 12.5x square times with 1 minus 0.167x, limit from 0 to 3. Okay, the answer we divide by 3. Okay, dapat apa? 54.845 over EI. 54.845 ya? 845 over EI. Okay, over EI. Ini akan ada dua lah. Tidak satu lagi kan? Okay, bawah ni EI. Okay,
we have to plus with the second section CB. Okay, we integrate together. Integrate. Okay, 71.667x minus 12.5x square times with 0.167x. Okay, yang ni times yang ni. Okay, it is 71.667x minus 12.5x square times with 0.167. We integrate these two equations. Okay, we put the limit from 0 to 3. From 0 to 3. The answer we divide by 2. Okay, dapat apa? 32.722. 32.722. Okay. Okay, calculate the answer. $87.567. 87.567 ya. Yang ni kan. Okay. Okay, this is for theta A naught. Okay, now the redundant system FAA. Okay, it is 1 over EI. From 0 to L, it is MA squared dx. Okay, let's look at back to the table. Okay. Okay, now we integrate for member AC. For member AC, it is integration 1 minus 0.167x. Okay, 1 minus 0.167x tutup kurungan square. Okay. 1 minus 0.167 tutup kurungan square. Limit from 0 to 3. The answer we divide by 3. Okay, apa kita dapat? Berapa tu? Saya dapat 0.583. Divide by EI ya? Sama. Okay. Sama doktor. Okay. We do the same for section number 2. Okay. We integrate 0.167x square. 0.167 kurungan x square. 0.167x kurungan square. Okay. Limit from 0 to 3. Limit from 0 to 3. The answer we divide by 2. 0.126. Okay, it is 0.126. Okay, total? 0.709. 0.709 over EI. Okay. So now we substitute this okay, theta A naught and FAA into the compatibility equation. Okay, compatibility equation. Okay, it is 1 over EI 87.567 plus 1 over EI 0.709. Sini times dengan MA kan? Equal to 0. So when we solve, we cancel the EI. So we get MA. We get MA is equal to, tadi dua-dua positif.
Kan tadi dua positif kan. So dapat ni negatif lah. 87.567 divide by 0.709 equal to negatif. Berapa? 123.50. Negatif 123.508. 508. Okay, negative 123.508. Okay, 508. Okay, this is kilonewton meter. Okay, so having this redundant, we now determine the remaining. So we calculate remaining reaction. Okay, remaining reactions. Okay, paling senang pakai compatibility, bukan compatibility equation, superposition method. Superposition method. Sebab, okay, yang diagram yang first tadi tu, yang kita dah calculate all the reaction tu, bila kita apply the principle of superposition, dia macam ni kan. Okay, it is primary beam plus redundant MA applied kali dengan MA. Okay, kali dengan MA. So, when we want to determine AY, so AY, we just have to look at to the AY here dengan here. Okay, kita ikut je formula tu. Okay, so it is 78.333 plus minus 0.167 kali dengan MA. Okay, so kita buat tengok. So it is AY in actual system. AY in actual system equal to 78 ya. 333 plus negative 0.167 okay, kali dengan MA negative 123.508. So what do we get? 98.971. 90? Yes, 98.971. 98.971. Okay, this is kilonewton. Okay, 98 ya, tunggu sekejap lambat. Okay, BY BY. Okay, BY. Okay, BY. BY 71.667, isn't it? Kan, follow je, the same formula. Okay, so MA tu remain dekat situ. Yang berubah yang ni, now kita consider BY in both system lah. One for primary system, another one for redundant system. So yang ni kita dapat apa? Benda yang tadi salah lah. Yang atas ni. Berapa? 98.959. 98.959. Okey, yang bawah BY 51.041. 041. Okey, so boleh check balik lah kalau kita draw balik diagram tu. Kan, if we draw back the diagram, so we put all the value that we have determined. So AY we get 98.959, BY 51.041. Kan, UDL ni 25 tadi kan? 25 kilonewton per meter. Lepas tu ada counter 20 kilonewton meter. 20. Ada lagi tak? Fix moment. Moment kita 1, 2, 3. 1, 2, 3 sini. 1, 2, 3.508. Okay. 1, 2, 3.548. Okay.
Okay, kalau you check dapat balik 0 tak? 25 times 6 minus 98.959. Dapatlah. Okay. Okay, ni barulah real system. Okay, this is actually the real system. The real system. Kan bila kita nak determine displacement, rotation, deflection, okay, we must have the real system and the virtual system. Okay, so this is indeterminate beam, so we have to solve for the real system using flexibility method first. Okay, then the actual system is actually the real system, and then we have to apply a unit moment at C in the virtual system. Okay, in the virtual system. So we will have another system called the virtual system. Tadi simply supported beam kan? Okay, now it is simply supported beam. Virtual system tak boleh jadi indeterminate beam. Okay, virtual system mesti pakai balik the same system. Kalau tadi primary system kita simply supported beam, so the virtual system pun akan follow the same system. It is simply supported beam subjected to a unit moment. A unit moment. Okay, at C. Dia minta rotation dekat C kan? Okay, so based on this, please calculate reaction at A and B. Okay, masa saya semak exercise, masih ada lagi yang confused. Real system ni, virtual system ni, this is virtual system. Virtual system ni dia sistem yang virtual beam lah, doesn't matter. Okay, virtual system. Virtual system ni kan, sistem tu kena kosongkan daripada any type of loading. Okay, it is only a system subjected to a unit load or a unit moment. Okay, we cannot have the UDL ke, the point load ke. Okay, yang all external loading tu, all external loading kita dah letak pada the real system. Okay, the real system. Okay, kalau susah sangat nak faham beza real system, virtual system ni, okay, dia senang je kalau nak ingat virtual system. Virtual system ni dia macam benda yang kita tak nampak kan, virtual system. Kita boleh relate dengan diri kita jugalah. Okay, so dia macam virtual system, there is no system. Dia macam balik kepada kita punya syahadah lah. Okay, La ilaha illallah tu. Okay, there is no God except Allah. So tak ada apa-apa kat situ, kosong. Okay, kosong except satu. Okay, except satu. It cannot be ada lain-lain, tak boleh. Okay, so it is the system, the virtual system, it is a system subjected to a unit value only. Okay, we cannot have lain-lain daripada tu dekat sistem ni. Okay, we cannot have the UDL, we cannot have the triangular load, we cannot have the point load, tak boleh ada apa-apa pun. Semua tu ada pada real system. Okay, so real system ni is something yang kita boleh nampak dengan mata. Okay, something kita boleh nampak. So that is real system. So all external loading, okay, UDL ke, point load ke, moment ke, okay, any loads, okay, yang kita boleh nampak, okay, it is under the real system. Virtual system, kosong, okay, satu system without any external loading, it is only subjected to a unit value. A unit value. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okay, berapa nilai AY dengan BY? BY 0.167. Positif? Positif BY. Kalau yang AY sama juga tapi negatif. Okay. Kebetulanlah sama macam yang atas tadi kan?
Cuma moment dia tak sama tempat lah. Yang tadi moment dia dekat A kan. Now moment dia tu a unit value tu dekat C. Okay, so equation dia akan jadi lain lah. So we have to cut the section again. Okay, we have to cut the section again. And we have to have the table again. Doesn't matter nak buat table ke tak buat table ke. Yang ni dia stop setakat kira rotation tu je kan. Okay. So we will have the equation. Kita tengok yang ni Kita tengok the real system. The real system we will have this. Kita ada ni dekat real system tu. 98.959. Sini ada 25. Sini ada 123.508. And then ada moment M. M real M real. So ini M real M. Okay, so yang ni what is the equation? It is negative M by taking moment at the cutting point is equal to 0. Negative M apa lagi? Plus 98.959x minus 123.508 kan? Apa lagi tu? Minus 12.5x square equal to 0. So M equal to 98.959x minus 123.508 minus 12.5x square. Okay, this is for AC. AC. This is AC. Origin A. Limit tadi jugalah. The same limit. The same limit. Okay. And then we have section CB. Section CB 51.041. Section CB we have this. Section CB we have this. 51.041 Lepas tu UDL moment acting like this. Okay, this is 25 kan? Betul tak? Betul. Okay. So ini untuk ini untuk apa? CB kan? CB origin dekat B, limit from 0 to 3. Okay, paling senang letak dalam table lah kan. Kalau nak buat macam ni lah. Okay, CB origin B 0 to 3. So this is okay by taking the moment at the cutting position is equal to 0 M. Okay, plus 12.5x square minus 51.041x equal to 0. So M is equal to 51.041x minus 12.5x square. Betul? Betul tak yang ni? Betul, doktor. Betul. Okay, so kita buat untuk the virtual system. Okay, the virtual system. So we have here 0.167. Okay, so ni dia punya M virtual. M virtual. So the same limit, the same origin. Okay, the same limit, same origin. So we get negative MV minus 0.167x equal to 0. So MV is equal to negative 0.167x. Kan? Okay, so satu lagi macam ni.
0.167. So moment acting this direction, this is MV. Okay, so we have MV positive minus 0.167x equal to 0. So MV is 0.167x. Okay, so we want to calculate the rotation. Okay, rotation at C. It is theta C. Okay, di formula dia kan 1 dot theta C kan. Okay, it is equal to 1 over 3 EI from 0 to 3. Okay, from 0 to 3. Okay. It is 98.959 x minus 123.508 minus 12.5 x square. Yang ni untuk AC kan? AC kena kali dengan virtual system, right? Virtual system dia negative 0.167x. Kalau pakai table lagi nampak clear lah kan? Okay, dx. Okay, plus 1 over 2 EI from 0 to 3. The next section is CB kan? CB terdapat tadi 51.041x. Okay, it is 51.041x minus apa tadi? 12x. 12.5x square ke? Ya, betul. Betul. Betul kan? So kali dengan positif 0.167x. Okay? Then dapatlah theta C berapa? Cuba calculate. Dia bagi EI value tak? Tak ada sini. Tak ada, tak ada maksudnya jawapan tinggal in terms of EI. Tapi kalau ada EI, let's say E kita E 200 GPA, I 500 times 10 power of 6 M4. So bolehlah kira later. Okay, berapa? Integrate after integrate all this in terms of EI. Saya dapat 12.672 over EI. Apa? 15? 12.672. 672 over EI yang lain? Sama, madam. Sama. Okay, let's say kita nak kita katalah E 200 GPA standard selalu nilai tu kan. Okay, I 500 times okay 10 power exponent 6. 500 exponent 6 millimeter 4. Okay, yang ni tukar jadi SI unit 200 times 10 power of 6. Okay, 10 power of 6
Sebab nak jadikan dia kilonewton. Okay, kilonewton per meter square. So satu lagi yang ni millimeter 4 tu nak tukar jadi meter 4. So kali 10 bukan 500. Kali 500 times 10 power of 6 yang tu dia bagi. Milli tu is negative 3, millimeter 4 dia kuasa 4, so 4 kali 3 12. So kali 10 kuasa negatif 12. 4 kali 3 negatif 12. Okay. So automatic kita akan dapat 200 kali 500 kali 6 tambah 6 tolak 12. Dapat 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong. Remember belajar masa fizik form 4 ke ni? 1. Ini jadi 1 kan? Ya. Okay, so ni dapat apa ni? 672 bahagi dengan 200 and 500. 1.267 eksponen negatif 4. 1.627 267 darab 10 negatif 4. 267 darab 10 negatif 4. Bateri habis ke kejap terpadam pula. Dapat sama? Sekejap Ada soalan tak? Ada soalan? Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni tak ada. Clear? So yang mana yang pilih kejap terpadam lah. Yang mana yang pilih cantilever beam as the primary beam, sepatutnya akan dapat jawapan yang sama juga, cuma you akan dapat BY dululah. Kejap. Dia dah suruh stop dah. Kejap macam mana nak ni balik. Kejap.
Panas pula gadget ni. Dia asyik padam je. Negatif 4 radian. Betul, negatif 4. Beza. Negatif 4. Okay, so the end of analysis lah. Okay, so faham tak sekarang ni? Menjawab tak soalan yang tadi tu? Yang ni? Faham. Faham? Ada soalan lain? Okay, sebenarnya flexibility method ni senang je lah kalau kita faham kan. Kita faham, that's why daripada awal saya pesan kita kena faham, okay, what is the objective, kan? Objektif kita apa? Lepas tu dah ada objektif, kita kena identify ada tak problem. Kan, nak capai objektif tu, what is the problem? So problem kita pada redundant. Okay, so kita solve redundant. So yang panjang-panjang punya step ni semua untuk solvekan the problem di redundant. So dah dapat redundant tu, then kita akan dapatlah kita akan achieve lah objektif tu. Okay, cuma soalan-soalan kalau you tengok soalan-soalan daripada buku, actually ada buku. Kalau you kat kampus saya memang akan tunjuklah buku tu. Saya pun tak bawa balik. Dalam buku tu ada banyak contoh-contoh soalan-soalan yang tu yang compilation by Shah Alam lah. Saya tak sempat lagi so far, tapi boleh lah kalau kalau nanti ada masa saya akan pilihlah 2-3 soalan daripada situ. So ada variety of question lah, you akan nampak lah. Okay, so kalau flexibility itself tu dia memang sampai reaction. So saya nak ajak lah kalau you buat exercise flexibility method tu, bila dah habis dapat all the reaction kan, please continue dengan draw the diagram macam saya buat 2-3 kali dalam kelas this week kan. Okay, so practice lepas dah dapat all the reaction, draw balik letak balik all the reaction in the actual system and then start draw the shear force diagram, and from shear force diagram boleh practice draw bending moment diagram. Yang tu for your own skill lah, draw bending moment diagram ni memang very important. Okay, dia takkan stop setakat analisis ni je. Ni analisis kan. So end of analysis, subject analysis, the end dia dekat sini. Dekat subjek ni. Tapi next semester bila dah belajar design, you akan apply balik. Ada certain thing yang you kena balik, guna balik. Especially ni lah, bending moment diagram. Macam mana nak draw bending moment diagram. Basic calculation, reaction mesti kena boleh buat lah. Yang tu memang kena boleh buat. Lepas tu diagram is very important dalam design. Lepas tu tak setakat design je tau, nanti kan bila masuk subjek yang final year tu, dalam forensic engineering pun ada task sikit, tapi yang paling banyak you akan jumpa balik masa nanti IDP. So IDP tu memang you kena buat design kan daripada A sampai Z. Kat situ lah nanti diagnostic test pun akan tanya balik lah macam mana kira reaction, macam mana draw diagram semua kan. Okay, so apa yang you belajar dalam subjek ni bukan setakat nak pass di subjek. Okay, so yang very basic thing yang you kena faham bila jadi engineer, bila nak jadi engineer, jadi student civil engineering, structure analysis tu mesti kena pass macam mana nak kira reaction, internal forces, displacement, lepas tu draw shear force diagram, bending moment diagram. Yang tu analisis yang you mesti faham. So kalau you faham basic tu kan, so tak kisahlah buat type of structure yang you dapat, you akan boleh solve. Okay, cuma dia akan berubah-ubah in terms of loading, in terms of support, in terms of member akan bertambah-tambah kan. Okay, yang tu je, you kena faham konsep tu. Kalau faham semua tu, insyaAllah boleh solve lah. Cuma nanti later, bila belajar design, you takkan jumpa lah yang pelik-pelik punya kan. Sama lah macam sekarang ni buat beam analysis kan. Tak jumpa beam yang pelik macam belajar masa solid kan. Ada loading pelik-pelik kan. So yang simple beam je, betul tak? Betul tak macam tu? Betul. Yes. Kan? Masa belajar beam kan, you belajar loading pelik-pelik kan. The combination dia banyak. Yang tu sebab masa tu you memang kena belajar macam mana nak kenal beam,
Macam mana nak calculate reaction, kena buat step by step. Lepas tu nak dapat bending shear force diagram, kena buat shear equation kan, kena cut section, lepas tu moment equation, kena cut section, right moment equation, ganti nilai x dapat moment kan, lepas tu baru draw. Semua tu sebab basic. Tapi bila dah go in advance, kita akan apply. Bila kita apply, dia tak jadi macam susah macam mana kita mula-mula belajar jumpa benda tu. Bila kita apply, yang lama tu akan jadi mudah. Kita akan start faham dulu kenapa kita belajar yang tu. Okay, so tapi memang kena praktis banyak. So kalau boleh, sebab untuk semester ni kita kan ada 100 tu kan. So 60% yang confidential marks tu akan ada pada 30% from test 1 dan 30% from test 2. So memang kena betul-betul kena betul-betul concentrate, kena betul-betul buat dengan betul lah untuk test 1 dengan test 2 nanti. So 30% daripada test 1 dan 30% daripada test 2 akan menggantikan 60% final exam tu. Okay, lepas tu lagi 40%, kami ada buat arrangement barulah yang last semester lain sikit. Okay, last semester lain sikit. So for this semester 10% adalah quiz. 10% adalah quiz dan 30% adalah assignment. Okay, 30% adalah assignment. So assignment untuk chapter number 3. Tapi walaupun chapter 3 tu tak ada test, tapi you kena betul-betul faham juga chapter 3 nanti, sebab chapter 3 tu kita akan belajar moment distribution method. Yang mana from matrikulasi memang first time lah dengar moment distribution method. Yang mana from diploma dah pernah belajar pun dulu kan moment distribution method. So kena refresh balik. Okay, dan kita akan study balik moment distribution method dan kita akan bagi fokus lebih pada yang mana yang tak cover dulu masa diploma lah. Okay, dia akan cover sekali beam dengan frame. And moment distribution method lagi sekali akan guna masa design. So belajar memang bukan untuk pass di subjek tapi nak guna nanti. That's why dia ada prerequisite. Okay? Ada soalan tak? Ada nak tanya ya. Okay. Apa limitation untuk flexibility method Limitation? Ya. Untuk flexibility method. Okay. So flexibility method ni kita limit sampai 3 redundant. Kita limit sampai 3 redundant sebab only 3 redundant can be solved. Sebab redundant tu kan akan jadi unknown. Betul? Redundant akan jadi unknown. Redundant akan jadi unknown. So equation tu, yang compatibility equation tu, dia bila kita solve dia jadi simultaneous equation. Kalau 2 redundant dia akan jadi simultaneous equation. Kalau 1 redundant tu straightforward je lah kan. Tapi kalau 2 redundant, 3 redundant, dia akan jadi simultaneous equation. 2 redundant, it is just like we solve x, y for 2 simultaneous equation. And kalau 3 redundant, it is just like we solve x, y, z for 3 simultaneous equation. So dia limit sampai berapa? Sampai 3 je. Sampai 3 je kan. Only 3 can be solved. Only 3 unknown can be solved using calculator. So kita takkan bagi lebih-lebih lah. Tak adalah suruh you apply konsep matematik 480 pula dalam ni. Tak adalah macam tu kan. So nak bagi faham je konsep. So bila bila kami marking pun kami nak tengok faham ke tak faham. Yang tu yang penting. Mesti macam bila you tulis tu jawab, sometimes biasalah macam especially topik flexibility method, memang semua orang ada possibility nak careless. Okay. Sebab memang kalau you tak careful memang you akan careless. Ataupun you tak cukup latihan memang akan careless. Okay, that's why saya kata buat latihan tu. Untuk kita nak reduce careless mistake masa test tu. Okay. Tapi yang paling penting kami nak tengok bila kami nak bagi nak mark ni kan, nak tengok student faham ke tak faham.
So kami boleh nampak lah kalau dia boleh buat sampai habis walaupun jawapan salah tapi nampak dia faham what is flexibility method tu, then okay lah. Okay, jangan sampai you buat nampak kata ni tak faham ni. Dia tak faham pun konsep flexibility method. Dia tak faham pun konsep redundant. Dia tak tahu pun apa dia buat, dia hanya ikut je dia punya flow. So that is why bila kita belajar something, kita always kena tanya apa kita buat. Kita buat step ni sebab apa? Kita buat step ni sebab apa? So kita tak boleh belajar without kita faham step-step tu. That's why saya ajak you semua tengok bila belajar nak fahamkan topik ni, kita tengok set kita punya goal. Lepas tu set kita punya goal, lepas tu apa yang kita akan buat untuk achieve the goal. So kita macam backward lah, kita bukan forward. Bila kita forward ni macam kita akan hafal prosedur. Kita akan step 1 buat ni, step 2 buat ni, step 3 buat ni kan. Bila tanya kenapa buat ni tak tahu. Sebab step dia macam ni, sebab tu buat macam ni. Itu jawapan orang yang tak faham. Tapi orang yang faham dia akan boleh justify setiap step yang dia buat tu. Okay, that's why saya ajak you start daripada goal, lepas tu apa macam mana nak achieve the goal, ada apa macam mana nak dapat, macam mana kita set goal. Lepas tu bila kita set goal kita tengok ada tak problem tu redundant. So macam mana nak solve redundant? Dapatlah kita buat tu patah balik sampailah kita buat daripada mula tu. So step-step yang kita buat tu kita faham kenapa kita buat step tu. Betul tak? Betul. Okay, jadi kita dah cover yang support settlement untuk BIM. Nanti bila kita go to frame analysis, kita akan tengok lagi lah. Kita akan tengok balik yang soalan-soalan frame, yang mana ada support settlement, yang mana tak ada support settlement, kita akan buat lah. Okay, so teruskan buat latihan. Mana-mana yang buat extra exercise tak apa. You create je your own dekat dalam ni, dekat dalam sini kan. Dalam you punya ni, you create je dalam homework ke kan. You just create je add page baru kat bawah tu. You just upload je whatever exercise yang you dah buat. Okay, nanti saya akan semak lah. Just inform me, saya akan semak. Okay, dan yang paling penting yang weekly punya exercise tu wajib buat lah. Yang saya bagi tu kan. Disebabkan last week bila saya check, ramai yang tak buat pun, tak submit pun, saya buka satu-satu, ramai yang kosong tak hantar pun. Jadi start this week, week number 2 saya akan bagi through assignment. Maksudnya macam you kena submit dan turn in. Okay, yang tu wajib buat. Lepas tu get some time buat extra exercise lah. Okay. Okay. Okay, any more question? Any more question? Tak ada. Tak ada No, doktor. Okay, nanti boleh try lah buat yang tu redundant tu. Saya nak download sekejap. Redundant list. So, saya boleh off sharing ni, screen ni. Okay. Ada berapa orang? Ada 33 orang. Sekejap. Kita boleh stop recording.